paling tinggi sekarang di dalam negara kita adalah 180,000 kilogram. Iaitu 152 biji tayar. Itu yang paling besar. Kerana dia ni adalah multi-axle trailer. Dia tidak boleh dicerai-ceraikan barang yang diangkat. Sebagai contoh, barangnya furnace, dia tak boleh cerai, dia tak boleh putus-putus. Angkat lagi sebatang, dia panggilkan oil and gas produk, atau dia panggilkan transformer, dia angkat letak satu-satu. Dia tak boleh cerai. Kalau dia cerai, maka tak jadilah barang tu. Jadi dia akan letak satu. Jadi kenderaan jenis inilah yang akan mengangkatnya dari point A ke satu point yang diarahkanlah mengikut. Jadi kenderaan berat, dia ada masa-masa tertentu. Sebagai contoh, bukan semua jalan dia boleh bergerak terus. Dan mengikut had jalan yang dibenarkan. Terutama sekali adalah bagi kenderaan berat yang nak memasuki kawasan bandar di waktu pagi dan di waktu watang semasa waktu puncak. Tidak dibenarkan sama sekali. Walaupun kita kelihatan trailer, kargo, tipe masuk dalam kawasan bandar sewaktu pagi dan petang, itu memang pemandu tu ataupun pemilik tu dia berada di luar kawasan bandar. Kalau di persekitaran bandar, memang nampak terpampang perkataan kawasan had masa terhad, kawasan laluan masa terhad. Jadi dari jam 6.30 pagi sampai 9 pagi tidak dibenarkan lorong jalan ini. Jadi sebagai contoh, kita ni dekat dengan Jalan Kuching kan. So Jalan Kuching ni tak dibenarkan lalu dari jam 6.30 hingga 9 pagi, dan petang dari 4.30 petang hingga 6 petang. Tak boleh kenderaan berat. Jadi kalau kita pusing sana Jalan Istana kan, Jalan Istana pun tak boleh. Jadi semua jalan-jalan bukan boleh bergerak kenderaan berat ni sentiasa, tak boleh. Ada masa-masa dia. Jadi bagi jentera berat, dia boleh bergerak dari satu point ke satu point untuk melakukan kerja. Sewaktu dia bergerak, dia tak boleh lakukan kerja. Itu dia. Dan kebanyakan, hampir keseluruhan jentera berat ini, dia adalah dipanggilkan hydraulic system machinery. Jadi dia menggunakan sistem hidrolik minyak untuk melakukan tugasan dia. Dia tidak secara mekanikal. Itu dia. Perbezaan di antara jentera berat dan juga kenderaan berat. Sangat jelas penerangan Datuk. Bab kargo pun Datuk Arif tu sebenarnya. Dan Siti, sedikit soalan yang kita nak tanyakan bersama dengan Datuk berkaitan dengan kenderaan berat. Kita dah cerita tentang ni. Ada hari ni tular juga di media sosial Datuk. Walaupun kenderaan ringan, tetapi dibawa pula dengan barang-barang yang berat. Contohnya ada sehinggakan terbuka bonet kereta tu. Letak macam-macam Datuk. Dan ini sejauh mana yang dibenarkan oleh pihak CPJ Datuk mengenai dengan isu ni? Memang kita nampak lori buka tailgate, ada buka side, semua ni dia kalau kiri dan kanan tidak boleh melebihi daripada 152 mm. Bermakna lebih kurang 6 inci. 3 inci sebelah kanan, 3 inci sebelah kiri, tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Jadi kalau dia melebihi, dia kena tegak. Sebab lori yang angkat tu. Semasa di bahagian belakang, iaitu tailgate hanya boleh dibuka satu kali saja, dan panjang yang dibuka itu adalah lebih kurang 762 mm. Jadi tidak boleh melebihi daripada 762 campur dengan 152. Habis. Jadi melebihi panjang tak dibenarkan langsung sekarang ini. Macam mana Datuk dengan kenderaan biasa? Kalau kenderaan biasa, itu yang kita nampak kan, dia buka bonet sebab dia takut beg dah terlebih dan diikat dengan tali. Takut bonet tu terbuka, nanti dia tidak akan nampak pandangan ke belakang. Jadi itu ditambat. Memanglah kita pun nak sebenarnya berbahaya. Apabila kita memasukkan beg ni tadi tidak disusun dengan betul, dia akan terlebih dan bonet tidak boleh ditutup dengan rapat. Ini akan menyebabkan apabila impact berlaku, beg ini akan terbang dulu. Beg ini akan terbang dulu. Momentum pergerakan. Jadi dia bergerak. Kalau dia statik, orang belakang hentam, dia terpengek kat situ. Tetapi kalau dia menghentam orang, dia akan terbangkan beg tu. Jadi dia ada beberapa faktor di sini, movement. Itulah force mass acceleration, iaitu benda yang bergerak itu dia semuanya ada dia punya momentum dia. Jadi kalau impact itu akan bahaya. Jadi kalau dia bawa macam sebatang
kena melebihi tak lebih daripada 152 je. Okey. Jika tidak, dia kena letak di bahagian dalam kenderaan. Dia tak boleh bonet terbuka begitu saja, tak boleh. Okey. Dia dilarang sama sekali dah. Berbahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Ini yang kita tak mahu. Kita punya masalah, orang lain dapat susah. Betul. Janganlah Tapi kita... kebanyakannya ramai yang kita selalu cakap di radio tentang keselamatan, terutama bagi mereka yang suka mengangkat basikal. Mengangkat basikal di bahagian belakang memang tidak dibenarkan sama sekali. Ramai buat. Tak boleh. Tak boleh. Nak letak basikal kena letak atas roof. Itu kita benarkan. Free. Tak payah mohon. Tetapi ramai yang gantung di bahagian belakang. Yang pertama kesalahannya terang dan nyata adalah melindung pemandangan nombor pendaftaran. Kedua, melindung pemandangan lampu brek. Ketiga, melindung pemandangan lampu malam. Jadi ini akan mengimplikasikan bahaya kepada pengguna jalan raya lain. Oleh lantaran itu, kita nakkan kepada pengguna-pengguna jalan raya, apabila yang mengangkat basikal itu, seboleh-bolehnya gunakan roof rack. Roof rack atau carrier basikal di bahagian atas bumbung, bukan di bahagian belakang. Ada yang hantar soalan, tanya, Tok, dah pakai 3 tahun tak pernah kena saman pun. You memang laki lah. You memang bertuah lah. Belum nak kena. Sebabnya Tak ada roadblock ke? pegawai pengangkutan jalan ada berapa orang aja. Kereta ada berapa juta. Ratio berapa tinggi. Jadi terselamatlah kamu ketika ini. Tetapi tupai, pandai-pandai tupai sendiri mau ingatlah.